Kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12 datangnya dari seorang pendengar yang ingin dikenali sebagai Pak Din sahaja berkongsi pengalaman. Kata Pak Din, pengalaman beliau ini mengikut kiriman email depan saya berlaku lebih kurang 8 tahun yang lalu. Dan peristiwa ini ketika beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah satu bangunan yang agak terpencil dan lama di salah sebuah kawasan di Singapura. Katanya, Kisi tolong jangan sebutkan nama bangunan yang saya letakkan dalam braket untuk pengetahuan Kisi saja. Baiklah Pak Din. Kata Pak Din, di tempat saya bertugas ni ada seekor kucing yang saya suka sangat beri makan. Dan kucing ini adalah kucing hitam. Saya dah bertugas tempat bangunan tu dah lama, tetapi saya baru saja terjumpa kucing yang dimaksudkan. Kucing itu bagaikan kawan saya Kisi, bagaikan teman saya. Bila saya datang kerja, tak kira shift pagi ataupun shift malam, saya akan mencari kucing kesayangan saya. Pada mulanya kucing itu pertama kali saya nampak apabila dia berdiri betul-betul di hadapan pintu masuk faktori lama yang saya jaga. Kata Encik Din, bila lihat kucing itu, saya ni dah kesorangan. Memang betul Kisi, saya jaga bangunan yang lama tu seorang diri dan bergili-gili dengan seorang lagi guard yang bertugas pada shift lain. Jadi kata Cik Din, ataupun kata Pak Din, bila saya ternampak kucing tu, saya keluar dari guard house. Bila saya keluar menghampiri kucing itu, saya memanggil, kata Pak Din. Dan kucing itu bergerak ke arah saya. Saya angkat kucing tu, bawa masuk dalam guard room Kisi. Jadi dalam guard room itu saya duduk bermain dengan kucing tu seolah-olah menemani saya sepanjang malam. Dan tempat yang saya jaga ni, kata Pak Din, tak perlu clocking, hanya duduk dekat depan pintu saja. Kerana ia merupakan faktori lama dan salah satu tempat untuk masuk adalah dengan memasuki pintu utama bangunan tersebut. Jadi saya duduk di depan pintu utama, main gate lah katanya di sini. Jadi beberapa hari berlalu, saya beli makanan kucing seperti biskut, makanan dalam tin, tetapi dia langsung tak nak makan. Jadi pada satu hari ini, sedang saya makan mi bakso, kata Pak Din, makan mi bakso, saya ternampak kucing kesayangan saya keluar daripada bangunan faktori yang agak gelap. Saya pun panggil, kucing tu datang. Saya buka tingkap guard house ataupun guard room saya campak berbola daging bakso tu ke atas lantai. Kemudian kucing tu makan. Selera Kisi. Dia mengiau lagi, nakkan. Saya campak lagi. Dan ini buat saya baru tahu yang kucing ni suka makan daging. Apa saya buat? Saya keesokan harinya bila bertugas tu, kebetulan saya bertugas shift malam, kata Pak Din. Saya datang bawa daging mentah. Saya potong kecil-kecil, kemudian cari kucing yang saya suka tu. Bila cari, saya letakkan atas piring plastik yang saya bawa bersama. Saya alas, letakkan beberapa paru yang belum lagi digoreng di atas pinggan. Kucing tu makan Kisi sampai habis. Wah, jadi setiap hari saya datang dan saya berikan kucing itu makan. Tapi Kisi, kebelakangan ada satu seketika itu, setelah sekian lama saya beri makan daging, ada beberapa kali saya lupa nak bawa makanan. Entah macam mana saya jatuh sakit sampaikan saya tidak boleh bekerja. Tempat tugas saya harus diambil oleh orang lain, kata Pak Din. Jadi akhirnya saya cuti selama lebih kurang seminggu lebih. Kata Pak Din, sakit saya teramat teruk. Dan katanya di sini, akhirnya setelah berjumpa doktor masih belum sihat-sihat, isteri saya bawa saya jumpa seorang pakar perubat tradisional. Pakar itu datang, kemudian dia baca, dia terus memegang nadi saya. Kemudian dia tanya, awak kerja mana? Saya pun cakaplah, kami ada sedikit conversation lah, ataupun perbualan di sini. Dan dia tanyakan tentang tugas saya, tanyakan tentang orang-orang yang saya kenal. Tiba-tiba dia tanya, awak ada tak memelihara haiwan ke dalam rumah ke dekat mana-mana? Isteri terus menjawab, oh tak ada, rumah kami tak ada haiwan, burung, kucing pun tak ada. Saya terus menjawab,
Ada. Tempat kerja saya ada seekor kucing. Saya selalu kasih dia makan. Casey tukang ubat tu terus terhenti. Dia kata pada saya, awak kasih makan kucing? Kucing, kali hitam. Jadi Casey, tukang ubat tu kata pada saya, tolong jangan berikan kucing tu makan lagi boleh? Kenapa? Jangan berikan. Awak pandang dengan mata, cuba pandang dengan cara lain. Nanti boleh nampak. Saya tak faham apa yang awak cakap ni. Tak apa. Nanti bila awak dah faham, awak akan tahu apa nak buat. Jadi Casey, saya tak dibenarkan beri kucing tu makan. Kadang-kala sembunyi-sembunyi Casey, kata Pok Din saya bawa daging dari rumah. Isteri pun tak tahu. Masuk dalam beg kerja. Bertugas shift malam, saya panggil. Dia keluar. Saya taruh atas pinggan. Saya usap-usap kepala dia. Saya kata, kenapalah orang tak kasih aku kasih kau makan? Engkau kucing. Aku sakit tak ada kena-mengena dengan kau. Saya usap-usap kepalanya lagi. Terus masuk dalam. Saya ingat lagi kata-kata tukang ubat tu. Jangan pandang dengan mata, pandang dengan cara lain. Masih bermain di minda saya, Casey, kata Pak Din. Minggu-minggu berlalu. Saya masih belum belum baik dari sakit saya. Batuk-batuk tak henti-henti. Macam-macam ubat dah makan. Masih lagi saya berikan kucing itu makan juga. Cara sembunyi-sembunyi, kata Pak Din. Akhirnya, entah Casey, dengan kuasa Tuhan, saya teringat akan kata tukang ubat. Jangan pandang dengan mata, pandang dengan cara lain. Ketika itu saya sedang cukur misai. Cukur misai saya dalam guardhouse dengan menggunakan cermin bulat. Kucing tu sedang makan dekat belakang. Daging yang saya bawa banyak Casey. Jadi saya keluarkan cermin cukur misai saya tu. Saya pandang dari cermin untuk melihat kucing yang sedang makan. Casey, alangkah terperanjatnya Casey. Dengan izin Allah, kata Pak Din, rupa-rupanya selama ini saya beri makan bukan kucing. Saya nampak ada susuk tubuh wanita berpakaian serba hitam sedang makan daging dalam keadaan macam merangkak. Saya terkejut Casey. Saya terus tarik cermin, masuk dalam guardhouse, saya tutup tingkap dan sampailah sekarang. Saya masih tak boleh lupa pengalaman saya. Sejak kejadian itu, kata Pak Din, saya dah tak beri kucing tu makan. Penyakit saya makin teruk. Terpaksa saya tukar tugas, pergi ke tempat lain. Barulah beransur pulih. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Yang ini pula datangnya daripada Kak Nurmah dan juga Said. Kata Kak Nurmah dan suaminya Said, pada hujung minggu yang lalu, Kak Nurmah dan suami telah pun pergi ke kawasan Changi. Kami berdua sebenarnya nak makan. Selepas makan tu masuk kenderaan, pusing-pusinglah keliling Changi. Termasuklah jalan dekat kawasan hospital lama, kemudian masuk Changi Village sebelah dalam lagi, lalu kapak nombor ... Dan bila kakak masuk sebuah kapak ni, ada kenderaan baru keluar. Kakak kereta suami ni nak belok kiri masuk dalam. Kenderaan ni baru keluar daripada tempat meletak kereta di kawasan Changi kapak ... Yang menakutkan Casey, dalam kenderaan itu ada seorang lelaki yang memandu. Tapi di belakangnya ada seorang perempuan yang sedang duduk. Betul-betul di tempat duduk belakang lelaki berkenaan. Bila kakak pandang dan suami terperanjat, walaupun sekali pandang, kami memang ingat apa yang kami nampak. Perempuan ni duduk, rambutnya panjang sangat dan cuma tengok ke bawah. Kakak hairan, kalaulah perempuan tu isterinya, kenapa tak duduk di depan? Dan kalau wanita itu adalah pembantu rumah atau yang lain-lain, kenapa sampai macam tu? Jadi Casey nak tanya, nak kejar, kakak kata pada suami, janganlah bang, tak payah sudah. Kami pusing dan keluar dari kawasan tu, terus pergi ke tempat lain. Itulah kisah misteri kakak yang kakak nampak tempoh hari. Entahlah manusia atau tidak, tapi cara dia bukan macam manusia. Baik, sebelum kita berehat dengan sebuah lagu saudara pendengar Ria 897 FM, yang ini saya nak kongsi sama tentang tadi suara yang dengar menyanyi. Ini berlaku kepada seorang pengawal keselamatan bernama Encik Arifin, Encik Nur Arifin berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Encik Nur Arifin. Saya ni peminat rancangan MJ12. Dan saya nak berkongsi pengalaman yang diceritakan ini. Okey. Ini berlaku di seberang tambak. Beliau adalah bekas penjaga iaitu Alam Sentral. Alam Sentral kat mana pula? Entahlah. Mungkin kalau penjaga alam misteri saya tahu. Jadi beliau pernah bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, kata Encik Nur Arifin, di sebuah tempat yang dipanggil sebagai Alam Sentral. Dan katanya di sini, di pusat membeli belah ni, di basement bawah tanah, banyak penampakan pernah terjadi. Bukan saya seorang, malah ramai pekerja-pekerja yang benar berkhidmat, adapun para peniaga-peniaga yang mempunyai kedai dekat tempat yang saya sebutkan ini, kadang-kadang balik malam, pukul 10, pukul 11, nanti di tempat letak kereta di bawah tanah. Ramai di antara mereka pernah ternampak kelibat pocong gisi. Memang benar saya katakan kelibat pocong. Saya pernah kena. Waktu tu jam 1 pagi saya sedang buat clocking. Jadi saya berjalan daripada mulanya kisah yang dikatakan berlaku ini. Berjalan daripada guard room, saya keluar, kemudian buat clocking lah. Ada beberapa tempat yang harus saya kunjungi. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi? Inilah yang nak diceritakan dalam MJ12. Saya berada di tempat bawah, tempat letak kereta. Jadi, bila saya dekat bawah, dekat basement 1, saya kena jalan dari satu sudut ke sudut yang lain. Jadi, keluar daripada pintu ni, jalan, iaitu merentasi kapak ataupun tempat letak kereta B1, sampai ujung, dekat situ ada satu benda yang harus saya buat clocking, kemudian saya patah balik, masuk dekat pintu yang sama yang mana saya gunakan untuk keluar, merentasi kapak tu untuk buat clocking, kemudian patah balik di tempat yang sama. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apa yang diceritakan di sini dikongsi sama dalam rancangan MJ12. Ingat, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Apabila saya jalan, saya dah rasa meremang, seperti ada sesuatu yang tak kena. Dan apa yang terjadi berikutnya amat menyeramkan sangat-sangat, yang mana katanya di sini bila saya patah balik, bila pergi dan meremang, patah balik sedang berjalan, tiba-tiba saya bau. Bau, katanya di sini, saya bau pacai gisi. Lazimnya bau pacai ini dikaitkan dengan benda yang berbungkus, seperti makhluk pocong. Bila dah terbau pacai, sedang berjalan menuju ke arah pintu yang mana saya keluar, mulut saya komat kamit tak henti-henti membaca surah. Baca dan baca. Dan saya dapati bau pacai itu seolah-olah ikut saya. Daripada satu sudut di jalan, saya jalan, kemudian dapat rasakan setiap kali saya menghirup dan menghidu bau pacai itu seolah-olah ada berdekatan dengan saya. Sampai dekat pintu, saya pun naik tangga, tak naik lift. Naik balik tingkat 1, keluar daripada bangunan tu dan kembali dekat guard house untuk berehat seketika. Tempat yang saya kerja memang seram. Kalau kisi pernah pergi, hati-hati. Jangan masuk tempat letak kereta di B1. Malam ini saya akan lebihkan panggilan-panggilan. Ini mungkin setelah beberapa hari saya kurang menjawab panggilan dan ada yang telah pun memberi maklum balas kerana susah nak tembusi bilik siaran. Jadi sekarang anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kerjasama anda amat saya hargai. Kalau ingin hubungi saya, pastikan anda ada cerita, ada pengalaman ingin dikongsi sama. Dan matikan radio di belakang supaya tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Dan kalau yang ingin bercerita tetapi takut segan nak kudara, kita beri peluang kepada yang lain, ya. Jadi ingatlah, kalau yang serius ingin bercerita,
669-11-897. Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey. Muhammad Salim, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, anda buat panggilan dari mana, Cik Muhammad Salim? Daripada Bedok North. Bedok North. Dan pengalaman Cik Muhammad Salim ni tentang apa ni sebenarnya? Ini sebenarnya saya memang ahli suka peminat pancing saya minat pancing, selalunya saya pancing sama kawan-kawan Okey. Jadi saya selalu pancing dekat St. John Island Okey. Anda dengan rakan-rakan pergi tapi saya kadang-kadang tak pernah malam, sekali-sekali baru malam overnight. Kalau sana saya siang pukul 9 sampai pukul 6 petang Kalau overnight tu hari Sabtu malam Minggu. Okey. Jadi pengalaman anda ni berlaku di Pulau St. John. Pulau St. John dia St. John, Tanjung Pelepah dan Pulau Sekijang jadi satu tempat dia besar sekali. Okey, dan apa sebenarnya berlaku bila di Pulau St. John ni? Anda seorang ke dengan rakan-rakan yang lain? Rakan saya benarnya 3 orang. Okey. Tapi rakan saya tak bilang nama dia ke saya. Boleh tak apa. Sebenarnya 3 orang. Jadi bila waktu sampai naik ferry daripada Marina South Pier, naik ferry sampai sana pukul 3 lebih lah. Pada begitu gini jalan perjalanan, boleh jalan perjalanan kita nak tempat yang kita pancing tu, kita tahu spot-spot dia kat mana Jadi dalam 20 minit gitulah, 9 minit jalan tempat itu. Waktu siang hari memanglah banyak orang dah overnight, macam 20 orang 30 orang. Tapi bila dah tengah malam sunyi macam tak nampak orang, macam tak ada orang lah. Pasal apa? Pasal tempat dia besar, jauh-jauh 50 meter 100 meter kan. Jadi saya 3 orang ni sampai sana ada kenal orang juga lah, kawan-kawan biasa Okey. Jadi satu hari tu sudah tengah nak dekat lepas maghrib, dan malam kita duduk satu tempat tak bergerak kan. Bila malam kita memang tak bergerak, jadi kita duduk dekat sebelah tempat kapal-kapal punya, dekat macam platform ni kan, tempat landing kapal landing. Kita duduk kat situ bermalam, satu malam kat situ dalam 5 orang Jadi bila saya dah dekat pukul 2 lebih, pukul 12, joran semua kita dah taruh lah. Lepas itu ada yang tidur lah, dia lenyap. Habis saya tidur ayam lah Sekali macam mana kawan saya kejutkan, cakap, Cik Salim, mari kita pindah. Saya cakap, kat mana ni, dah baru pukul 2 lebih, seminggu gelap. Maklumat sana besar, hutan pun macam lalang-lalang juga, tinggi juga dekat lutut Jadi kawan saya cakap, masa cakap nak pergi mana? Dia cakap dekat ujung sana ada boya merah. Korang jalan saya rasa dalam 15 minit nak pergi tempat sana Okey. Jadi gelap kita ada lampu. Kata kawan saya, kita ada lampu. Habis saya tak nak saya ikutkan jugalah berdua berdua jalan-jalan. Jadi dia dah kemas semua, dah masuk dia punya umpan apa semua dah kemas. Tapi tinggalkan yang 3 orang, saya berdua jalan. Dalam perjalanan tu bila sampai dekat ada jambatan tu dalam 30 meter lah besar jambatan lubang tu situ Lepas jambatan tu pertengahan, jadi saya tengah berjalan sama kawan saya ni. Saya teringat yang kawan saya yang dulu dalam sebulan lebih dia diceritakan dekat sini, waktu dia tarik tengah malam pukul 2 lebih, perempuan ketawakan daripada belakang. Jadi perempuan ketawa kan, dia tengok tak ada. Habis 2-3 hari dia tengok perempuan ketawa, tapi tengok tak ada belakang lepas itu dia pun gulung pelan-pelan. Dia pun jalan. Besok dia boleh cerita pasal saya. Jadi bila saya jalan itu malam, saya teringat tau. Saya teringat, tapi kawan saya tak tahu saya teringat. Tapi saya ingat kepada Allah. Saya cakap macam firman Allah cakap, janganlah kamu takut siapa-siapa, mainkan takut kepada aku kalau betul-betul kau orang beriman Saya pun ingat gitu, saya pun cakap, saya berjalan sampai dekat penghujung kat boya merah tu, dah siap nak pancing lah. Diorang dah keluarkan kawan saya pun nak keluarkan umpan. Dia cakap umpan dia hilang 1 kilo dalam kapoi. Umpan dia hilang gitu sekali, tak tahu dari mana boleh hilang. Tapi dia cakap dia sudah taruh dalam yang peti tempat ikan Saya cakap tak apalah, hilang saya ada kan, saya supply. Dia cakap tak nak pergi patah balik. Kalau patah balik Casey bayangkan patah balik 15 minit, kurang-kurang 20 minit 15 minit pergi balik sudah dekat setengah jam lebih. Saya tinggal seorang kat sana. Saya tinggal seorang dalam rasa saya tu dalam pulau tu, saya seorang tau waktu dia pergi balik. Saya cakap sama dia, telefon kawan dia, tak nak je, dia tak puas hati, dia pergi balik tau. Jadi saya tinggal kat seorang, dan 2.5 lebih gelap semua lah. Jadi saya satu seorang, bayangkan kat pulau tu macam saya seorang tau. Jadi dia balik, saya diam sekali. Saya teringat kan, kata pepatah sebelum hujan silap. Saya baca ayat kursi lah.
Saya biar tergosip, saya tiup terus saya duduk. Saya cakap hati saja. Kasih kuasa Tuhan memang tak ada apa-apa lah. Saya kawan saya dah dalam dekat setengah jam balik semula tempat saya cakap tak ada hilang kata dia. Sampai sana ada kawan dia cakap sini memang keras kata dia. Saya punya pun dulu macam gini. Saya cakap sama dia, kenapa awak nak pergi sana, kan saya boleh supply, kan penat gini kan. Jadi lepas itu saya supplykan dia lah sampai sepagi. Itulah pengalaman saya. Wah, pengalaman yang menarik. Terima kasih pada anda ya. Terima kasih. Sama-sama. Kembali itu dia peringkat kita yang pertama. Saya suka dengan peringkat yang macam tadilah, jelas ceritanya menarik, seronoklah dengar kisah-kisah yang diketengahkan. Terima kasih pada abang tadi berkongsi pengalaman dan rata-rata umpan yang dibawa bersama hilang, tak boleh dikesan entah ke mana, dan bayangkan teman tu sanggup jalan balik tinggalkan Cik Salim kita seorang-seorang. Malam, saya baru pulang dari Sapa, sekitar pukul 4 pagi. Selepas meletak kenderaan kereta saya di tempat meletak kereta bertingkat di dek nombor 4A, saya pun jalan. Turunlah melalui slope di tempat meletak kereta tersebut menuju ke dek 3A kerana ia ada hubungan kapak dengan blok yang saya tinggal. Dan saya tinggal di tingkat 3. Sedang saya berjalan, boleh dikatakan dekat Link Way, terdengar bunyi macam ada kisut, bunyi siritan. Saya pandang ke depan, belakang, kiri, kanan, tapi tak dengar, tak kelihatan apa-apa. Saya mula fikir yang macam-macam kisi. Yalah, balik pukul 4 pagi. Apa tak fikir bukan-bukan bila dengar bunyi yang menakutkan tu. Nak balik atau nak tunggu subuh aja. Sedang saya melangkah melepasi di satu tembok di Lingway, secara tiba-tiba ada nampak wanita tua berdiri dekat koridor yang menuju ke arah flat saya. Hanya beberapa meter saja sambil dia seolah-olah merenung memandang ke arah saya. Wanita itu ada baby pram ataupun kereta sorong bayi bersamanya, tapi kereta itu dipenuhi dengan plastik-plastik beg yang isinya entah apa. Saya pun tak pasti. Saya pun beranikan diri untuk jalan melepasi wanita tua dengan kereta sorong bayi. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Wanita itu hanya berdiri saja, tidak bergerak. Selepas saya lalu dekat wanita tu, saya dengan kelang kabut bergegas pulang ke flat. Lalu dengan pantas buka pintu flat, wanita itu kelihatan macam dia ikut saya. Kisi, sebenarnya saya tak tahu, wallahualam bisawab, katanya siapa wanita itu, tapi memang cukup menakutkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi. Pendengar Ria 897 FM. Kisah yang ingin saya sentuh berlaku kepada seorang suami. Katanya di sini, pengalaman daripada Encik Hafiz berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Perkara ini berlaku di Bedok Jeti. Katanya, saya seumur hidup memancing di Bedok Jeti. Tidak pernah sekalipun Bedok Jeti itu kosong, tidak ada pemancing. Dan pada malam yang disebutkan, Casey, waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Hanya tinggal 3 pemancing dari apa yang saya lihat. Saya dengan isteri berada di tengah-tengah jeti. Ada 2 lagi pemancing berada di hujung jeti. Isteri saya katakan yang dia nak ke tandas. Jadi, waktu itu dah 1 lebih pagi, isteri saya pastinya tidak berani untuk pergi ke tandas seorang diri. Pendengar Ria 897, saya kata pada isteri, awak jalan depan dululah. Saya simpan barang-barang masuk dalam kemah kita. Saya tengok saya ada bawa padlock tak. Jadi isteri saya pun bergerak dulu sebab dia dah tak tahan sangat. Jadi apa yang berlaku? Saya nampak isteri saya jalan dari jeti, menghala keluarlah dari jeti yang disebutkan. Waktu perkara ini berlaku, tandas di Bedok Jeti bukan di hadapannya. Dulu kalau Kisi pernah pergi Bedok Jeti, tandasnya agak jauh, Kisi. Kena belok kanan, naik atas sikit, betul-betul di sana baru ada tandas. Jaraknya lebih kurang 1 kilometer, macam gitulah. Jadi apa yang berlaku? Kata Encik Hafiz, isteri saya pun berjalan perlahan-lahan. Saya masuk keluar lah kan, barang-barang semualah. 1 takut hujan, yang kedua takutlah dibawa lari. Kemudian saya ambil tali, sempat saya ikat khemah, takut ditiup angin, Kisi. Setelah saya dah ikat semua, dari jauh nampak isteri saya dah belok kanan. Jadi saya pun mulalah zip, pasang padlock yang ada saya bawa.
yang ada disimpan dalam kotak pancing saya. Berjalan di hadapan, tiba-tiba ternampak isteri saya sedang duduk. Betul-betul dekat seleko tu ada bangku tempat orang duduk. Kemudian saya kata pada isteri saya, jom kita tandas. Jadi isteri saya pun bangun daripada bangkunya, Casey. Kami berdua berjalan bergerak. Berjalan perlahan-lahan. Apa yang membuat saya rasa terperanjat dan takut? Setelah kami jalan, nak belok ke kanan menuju ke arah tandas di kawasan Bedok Jetty, isteri saya terus menghampiri semak samun di hadapan kami. Pak, lagi mana ni? Tandas sana ni. Awak buat apa masuk semak samun ni? Saya marah isteri saya, Casey. Saya memanggil dia beberapa kali, tapi dia tetap jalan masuk ke dalam. Sebagai seorang suami, saya kena ikut. Saya ikut isteri saya dari belakang. Casey, bila saya dah ada dalam tengah-tengah kawasan hutan, saya dengar sama-sama suara isteri saya. Abang! 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 Bila saya toleh, isteri saya berada di luar hutan semak samun yang saya dah pun masuk ke dalamnya. Astaghfirullahalazim. Siapa aku ikut ni? Saya pandang ke depan. Makhluk yang saya ikut dari belakang hilang entah ke mana. Isteri saya tercungap-cungap lari kejarkan saya. Saya keluar nampak isteri di hadapan semak samun. Kemudian tangan menghulu, tercungap-cungap suruh saya cepat keluar. Saya pun keluar, isteri peluk saya. Abang nak pergi mana ni bang? Dan saya ceritakan, saya nampak awak tadi duduk dekat bangku ni. Saya pun nampak abang. Saya nampak abang ikut jalan sorang-sorang. Kenapa abang masuk hutan? Casey, saya nampak depan saya susuk tubuh sama macam isteri. Isteri saya pula dari jauh, Casey, nampak saya berjalan seorang diri masuk dalam hutan. Setelah hantar isteri saya pergi tandas, kami berdua pulang kembali ke jetty. Dua pemancing yang tadi saya katakan ada di hujung jetty tersebut, entah ke mana mereka pergi. Saya dengan isteri tak sedap hati sebab cuaca pun dah mula merah. Mungkin nak hujan lebat. Saya bungkus barang-barang pancing. Pertama kali seperti saya katakan dalam hidup saya, memancing di Bedok Jetty. Jetty tersebut kosong, tidak ada pemancing yang lain. Cuba Casey bayangkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari saya Hafiz, peminat rancangan Misteri Jam 12. Jadi itu dia, kadang-kala dia suruh isteri yang tadilah. Mama pergi dulu, awak pergi dulu, saya nak bersihkan ni semua. Jadi suami dah bersih-bersih, keluar jalan nampak isteri, ingatkan isteri tunggu beliau. Rupa-rupanya yang tunggu duduk situ makhluk yang menyerupai isteri. Tahu tak apa, Okey, 669-11897. Kalau ada kisah misteri pengalaman yang tak dapat dilupakan, anda boleh hubungi saya sekarang. Dan malam ni saya janji akan jawab lebih banyak panggilan dari malam sebelumnya. Dan pastinya teman-teman Ria, kalau ingin hubungi saya, tolonglah biar jelas. Macam tadi, Cik Salim tu memang baiklah kisahnya, menarik, suaranya jelas. Dan radio di belakang, tolonglah matikan. Saya teruskan dengan pemanggil kita, Ilhami. Apa khabar? Khabar baik, Casey. Buat panggilan dari mana, Ilhami? Ada dekat Punggol sekarang tengah mancing. Oh, tengah memancing Wah, ini dengan orang rumah atau dengan rakan-rakan anda? Oh tak, dengan abang sendiri. Jadi Ilhami ada pengalaman katanya tentang isteri anda ketika dia hamil anda yang pertama. Betul. Boleh cakap tempat tak? Ini di kawasan mana? Bedok ke? Daerah Hougang. Oh, di Hougang berlakulah. Dalam rumah anda? Oh tak, dekat rumah mak betul. Kita teruskan kisah Ilhami, isteri yang diganggu. Pada waktu tu saya habis kerja dalam pukul 11 lebih lepas dapat band semua everything, dah nak masuk pukul 12. So bila saya naik, macam biasa saya naik ketika 12, saya naik bila keluar daripada lift tu nak kena buat satu U-turn, just a small U-turn untuk pergi ke rumah mak betul kan. So selalunya balik macam tak ada apa-apa. Cuma hari tu macam saya dalam ni tu, saya macam dah terasa kan, macam something is not right lah. So bila saya belok tu sikit, saya nampak satu nenek ni
dia tengah macam position dia tengah macam rukuk, tapi kepala dia betul-betul mendongak, betul-betul menghadap dekat orang. Saya pula tak terfikir apa-apa. Dia tak ada macam pakai nak cakap hantu muka tak pucat, nak cakap apa, tak ada apa-apa. Dia pakai serkup, baju opah dengan kain batik. Kain batik itu je dengan dia pakai slipper. Tapi tengah betul-betul macam tengah rukuk, tapi kepala dia betul-betul mendongak, betul-betul menghadap pintu. So saya pun macam cakap, ni cari siapa? Dia toleh, dia tengok saya, terus dah jalan lagi sih. Terus saya jalan, saya dengar apa lagi, saya tu hempas, saya hentam pintu sampai macam nak harap. Mak betul keluar. Isteri saya pun keluar, tanya kenapa. Dia cakap let me sit down. Sekali saya duduk keluar, saya duduk, saya nak minum air. Saya cakap saya nak minum air. Saya start cerita, saya cakap kita kan ada tu sekali diorang cakap macam mana wajah dia gini. Sekali mak mentua cakap mungkin kelibat arwah nenek mak mentua, kira neneknya sebelah isteri lah. Tapi saya tak boleh nak cakap lagi lah kan. Pada waktu tu saya dah tak tahu macam mana. Tapi just imagine kepala dia betul-betul lagi sikit dekat, betul-betul nak dekat dengan pintu tu. So saya nak tahu apa maksud nenek tu untuk jenguk tu. Kenapa dia tak nak, kalau dia manusia, kenapa dia tak nak ketuk? Kalau dia bukan manusia, apa yang dia jenguk? Itu je saya fikirkan sampai sekarang. Then yang the best part satu kali tu bila dia tunjukkan, mak mentua tunjukkan gambar, that is the lady yang saya nampak dekat luar tu. Jadi Ilhami, ada orang kirimkan mesej ni bila dengar kisah anda, tak tahulah tempat yang sama, tapi katanya daripada mana ni, kejap ni dia, Kak Syah, katanya Kak Syah kisah Ilhami di Hogang, teringat rumah kakak dulu, juga pernah tinggal di Hogang. Ada seorang makcik, mungkin makcik yang sama, nanti pada malam-malam tertentu, khususnya malam hari waktu maghrib ke, dia akan berada di belakang tingkap dapur orang dan dia akan cakap dengan sesuatu atau seseorang, "Hey, turun sini. Hai, turun." Jadi pernah kata Kak Syah, kakak ni kipu sikit lah, dari jauh ni Kak Syah cuba keluar dari blok ujung dan cuba tengok sebenarnya makcik tu berbual dengan siapa. Bila dipandang dekat tingkap atas, dia tengok tingkat 2, 3, 4 dan sebagainya, tidak ada sesiapa. Dan pernah juga makcik yang sama menaiki lift dengan beliau. Bila dia naik lift, seolah-olah tangannya ada pimpin seseorang atau sesuatu. Adakah makcik yang sama anda rasa? Tapi dia cakap pegang, dia tak pegang apa-apa lagi dia pada waktu tu. Dia tak pegang apa-apa. Cuma waktu dia tengah membungkuk tu, saya macam, kita tak fikir apa-apa lah kan. Pada waktu tu memang saya tak fikir. Saya cuma nak tahu, cik siapa? Terus saya jalan lagi sih. Terus saya jalan. Dia terus dia tengok, dia pandang saya, terus dia jalan. Itu yang dari saksi tu terus sampailah sekarang. Kalau balik kerja, mesti isteri mesti jemput daripada bawah. Tuan rumah pun takut Terima kasih Ilhami. Okey, selamat gini. Kembali. Tengok bagus pemanggil-pemanggil kita pada malam ini. Saya suka dengan kisah-kisah yang disentuh. Dan terima kasih pada Kak Syah memberikan respon lah. Kalau di YouTube dia ada video respon ini kisah respon yang telah pun dikirimkan. Kak Syah ulangi kisahnya tadilah tentang penampakan juga mungkin makcik yang sama. Yang hairan tu makcik tu kalau berjalan, kata Kak Syah, macam seolah-olah dia pimpin tangan sesuatu ataupun seseorang. Baik, pendengar 897. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Katanya, Casey, selamat tengah malam. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang ini berlaku pada diri saya, yang mana kisah ini berlaku 2 tahun yang lalu. Saya ni bekerja sebagai saya bekerja di Custom Singapura lah. Kata beliau tak nak sebutkan Custom Checkpoint Woodlands ataupun di Checkpoint Tuas. Dan apa yang berlaku, kereta ni akan keluar masuk Singapura, Malaysia Singapura. Dan dipendekkan cerita, saya pernah ternampak dan terkira seolah-olah dalam kenderaan tu ada 3 orang. Walhal dalam kereta tu cuma ada 2 orang saja. Jadi 2 orang yang dimaksudkan ni, satu pemandu, satu sebelahnya lah, iaitu dua-dua lelaki. Dia serahkan pasport pada saya. Dia turunkan tingkap bahagian depan. Jadi saya pun kata, tingkap belakang buka boleh?
dia pun turunkan sebab bahagian tingkap belakang tu dia tinted, tak dapat lihat dengan jelas, agak gelap. Dia pun turunkan tingkap belakang. Kemudian saya nampak sekali pandang ada perempuan sedang duduk dekat belakang Casey. Kemudian saya tengok pasport dua. Saya pun cakap dengan lelaki ni, pasport lagi satu mana? Kawan yang sedang memandu ni tengok kawan dia, pasport kau mana? Kau dah kasih belum? Dah aku dah kasih kau tadi lah pasport. Tak. Dua-dua pasport ada. Yang saya tengok belakang, tempat duduk belakang Casey, yang perempuan saya nampak hilang. Kemudian saya dah tak tahu nak cakap apa. Tak adalah, main-main je lah. Tadi ingat kan kat belakang tu ada orang. Padahal memang saya nampak sesuatu Casey. Saya dah periksa pasport, saya serahkan balik. Saya masih tertanya-tanya, adakah mungkin saya salah pandang ataupun memang benar-benar tempat duduk belakang ketika dia turunkan tingkapnya di bahagian belakang memang ada seseorang sedang duduk. Mungkin dia nak tumpang balik kampung. Terima kasih Casey. Okey saudara, mungkin seorang lagi pemanggil di hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Waalaikumsalam, siapa tu? Hello, siapa bercakap ni? Saya Dr. Noel. Ni panggilan dari mana ni? Di rumah lah. Silakan, ada kisah tentang apa ni? Okey, saya cerita banyak. Saya ada banyak cerita. Okay, salah satunya, semasa saya berkhidmat di polis kan. Okay, saya dengan satu partner lah, jaga dalam store tu kan. Store for all the polis ni, barang-barang lah. Itu dua orang aja lah. So malam tu macam biasa lah, kita borak-borak kan, tunggu kan, macam kena dalam inside the compound, right? Suddenly he said, baby crying tau. Baby crying. Kita kena terperanjat lah. Kita lagi terperanjat yang orang, saya partner kita terperanjat gitu. No, kau dengar tak? Dengar lah siapa bunyi kuat sih. Saya juga nak check. Cek di mana sih? Dalam compound mana ada rumah lagi, rumah semua rumah private kan. Kalau lagi rumah private cek, tak dengar. Aku macam curious lah. Jangan ikut aku jalan-jalan. Saya tak nak lah, kau penyakit sih. Tak apa kita jalan-jalan. Okey, kita jalan-jalan. Terus kata around the fence kan, inside the compound lah, fence check. Tak ada pun. Habis tu sebelah fence ada buka lampu, ada rumah private lah. Bukan private macam rumah macam sebuah kecil kan. Jadi kita pergi lah. Rumah tu lah, satu kutu lah, lima keluar. Dia cakap, ada apa? Cik, ni sini ada baby lah. Baby? Sini semua orang tua-tua tinggal tu. Mana ada baby? Okey lah, it's okay. Dia kata, saya balik. Kita pun balik jam tempat kita beroborak kan. My friend kira cakap, macam mana? Dah lah, 20 dah lah. Kita pun baring lah. Kita macam, bukan baring macam nak lepak sekejap lah. Kalau tu dia terpekik, saya pun terpekik. Berupa ada kucing di situ. Sana ada kucing, macam kucing hitam kan. Kita tertanya lah, itulah, dia pun terpekik, saya pun terpekik. That is the first story lah. Second story, kita ada training dekat Yishun. Key installation unit, right? Barang-barang yang important lah, macam air ke telecom kat Yishun lah. So we police officer ada main guard lah, in a sense. We ada army personal pun ada situ. Semua training kan, macam training key installation kan. Even though Cisco pun ada situ, yang orang tua-tua lah, yang Cisco betul officer. So when they came for reporting duty, so we ada officer ask them to surrender their bullets kan. So because takut apa-apa jadi kan, sebab on the training. So the trainer the bullets to me, so we will keep the bullets lah. So saya dia arm semua empty. Okay. So malam tu saya biasa lah, kita kat office tu, kita tunggu lah dengan Cisco punya angkat lah kat dalam situ. Kita tunggu kat situ lah. Sekarang tu harus ada kat walkie-talkie, ada distress signal lah, button with call lah, dia kata officer need help. So kita cakap identify yourself. Kita army personnel lah. So we went to the army personnel yang berjaga kat belakang apa tu, sengkit tu kan. Terus kat situ lah terjaga. Satu habis sana dengan my partner je lah. So cakap, wife of soldier, wife, sir, the gate that side got one old man trying to come in.
old man trying to come inside the compound. No, he really go inside the compound. What do you mean by he really inside the compound? How can he go inside the compound? This is all fence, no. Kata my father kata, jangan ramai. You just go there. Sekarang kita pergi lah tengah torchlight. Kita jalan pak rumput-rumput tu to check pak tepi-tepi fence kan, fencing kan. Nothing is there. Tak ada lubang, tak ada apa. Semua tak ada. Kita pergi lah. Kita balik dekat soldier kata, sorry, I think you hallucination lah. Hallucination, I tahu lah. So I'm very serious. I saw the old man coming. But what did the old man do? No, he just passed. It cannot be this way. I think dia pun dalam hati kita gelak-gelak lah. Kita balik ke office, kita bergelak-gelak. Kita diri penakut lah agaknya. Dia dengan dia rifle kat situ. Dia tengok macam dia bilang update tentang Kinamai. Kata we masuk kat post tu. Kita balik office kan. Post. Cakap dia security guard yang apa ni. Sorry, Cisco guard kan yang pakcik tu kan. Kata, you tak tahu dia jumpa woman Oh, memang biasa. Kita pada tekan je baru, ya apa yang biasa saya pakcik ni berbual yang Cisco guard ni kan. So dia kata, ini kan dulu pernah satu sejarah dia bilang orang tua ni mati ditembak kerana membawa kapat. Yang tembak tu pun bawa polis lah dulu lah few years back kan. Kita bertekanjang kita buat mungkin story betul-betul. Dia kata Cisco guard tu kata yang dia kata diorang pernah jumpa ni semua. Tapi diorang buat bodoh pada diorang biasa kan ni semua kan. This is the story lah. These two encounters I have so far I encountered this one. I got so many lah actually, but not for today lah. I will keep again. Next time. Terima kasih jelas kisah anda. Terima kasih, selamat pagi. Alright, thank you. Itu dia pendengar berkongsi pengalaman Yang ini daripada Said kata, Kisi, selamat tengah malam. Saya pernah cakap tentang rumah tingkat 9 ni. Rumah saya taklah tinggi sangat, tingkat 3 saja. Waktu tu sekitar 2 lebih pagi. Sedang saya nak naik tangga, tiba-tiba dah sampai tingkat 3 rumah saya. Di belakang saya terperanjat, Kisi, bila ada budak ni tiba-tiba tegur saya. Saya pun terkejut. Jadi bila saya pusing, kenapa budak ni cari aku ni? Saya dah takut, Kisi. Rupa-rupanya dia tinggal tingkat 10. Kemudian dia minta tolong. Dia kata, bang, boleh tolong saya tak bang, hantar saya balik? Saya rasa tak sedap hati lah. Jadi saya tengok, dia ni lain macam aja ni. Jadi apa yang berlaku? Saya kata, kenapa awak tak balik? Awak tinggal mana? Jadi rumah saya memang setiap blok saya memang setiap tingkat ada lift. Saya memang balik tak pernah naik lift. Saya suka naik tangga, exercise sikit lah, Kisi. Sampai depan pintu saya pun kata, okay, tak apalah abang hantar kau depan lift ni Tak bang, tolong bang, teman saya ni atas bang, tolong bang. Jadi akhirnya bila saya pun okay lah, saya decide lah, dah buat keputusan hantar dia. Saya letak helmet saya dalam rumah dulu. Saya letak beg kerja saya tukar lah dari sepatu kerja, saya tukar slipper. Dia masih tunggu di luar. Saya pun kunci pintu lah. Katanya ibu saya dengan ayah saya masih tidur. Saya pun keluar dan pergi ke lift. Saya tekan dan saya pun ajak berbual, tanya tingkat berapa tinggal. Dia pun sebutlah tingkat 10. Dah berapa lama tinggal sini. Dia kata dia baru pindah. Oh, patutlah saya tak pernah nampak. Jadi bila dalam lift tu dah naik atas, jadi rumahnya adalah rumah yang ketiga. Saya pun kata, dah lah, keluar, dah sampai. Tak apa, kau pergi. Aku tengok kau di sini. Budak ni keluar ke si budak ni? Saya rasa umur budak ni dalam 18-19 tahun macam tu lah. Dia keluar dari lift. Setiap tapak dia langkah, dia tengok belakang, tengok saya. Tengok saya tinggalkan dia tak? Kau pergi, aku tengok kat sini. Kata teman kita ni lah. Bila sampai depan rumah, telefon saya pun berbunyi. Tunang saya telefon. Saya pun tengok tunang. Saya pun jawab lah, hello, awak tunggu kejap Jadi bila saya tengok balik, Kisi, terperanjat saya dibuatnya. Budak perempuan tu sedang nak buka pintu rumah, tau, Kisi. Apa yang saya lihat, di belakangnya ada 4 perempuan sedang berdiri nak menunggu masuk ke dalam rumah. Saya pun tercakap, astaghfirullahalazim. Tunang saya, hello. Jadi budak tu pun dah masuk dalam. Saya tak berani nak tengok. Saya tutup pintu lift, turun bawah tingkat 3 rumah saya. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Tak tahulah ke mana budak ni dah pergi. Sampaikan saya ternampak sesuatu yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Tunang saya kena tanya kenapa. Saya terpaksalah, Kisi. Terpaksalah tukar cerita.
Cakap saya ternampak ada kucing mati dekat kolong blok. Jadi dia tak banyak soal. Sampailah saya depan pintu rumah, saya pun masuk dan saya pun bersihkan diri sampailah keesokan harinya. Terima kasih dan selamat tengah malam daripada pendengar kita. Wah. 4 orang di belakang sedang tunggu nak masuk dalam rumah. Wah, ini kes teruk ni. Okey, pendengar Misteri Jam 12. Berikut ini pengalaman yang dikongsi sama. Ini datang daripada pendengar kita yang bernama siapa ni? Lisa. Lisa ketengahkan satu peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kejadian yang pernah berlaku pada diri saya dan juga 3 orang sahabat. Ketika kami bercuti di Bali, Indonesia. Jadi dipendekkan cerita, kami ni tinggal di sebuah resort. Resort ni tepi laut. Dan kami tinggal walaupun kami menempah 2 bilik. Pada mulanya kami menempah 2 bilik yang berbeza. Jadi setiap bilik ada 2 katil. Saya dengan seorang sahabat dan seorang lagi sahabat dengan kawan saya satu lagi lah. Jadi kami berempat kawan berada di Bali untuk bercuti. Bila sampai pada hari yang pertama tu, saya ni yang dah biasa ke Bali ni membawalah 3 orang teman yang masih belum pergi ke tempat-tempat so-called ni tarikan pelancong di kawasan Bali. Dan akhirnya bila pulang tu, kita pun balik setelah penat berjalan sana sini, badan pun dah berpeluh, dah melekit. Kita pun masuk dalam bilik masing-masing dan kita pun mandi. Jadi saya dengan kawan saya ni lah, kata Lisa bernama Ina. Ini nama samaran lah. Kemudian apa yang berlaku? Lisa menceritakan di sini. Saya suruh Ina mandi dulu lah. Kata, Ina, kau mandi dulu lah. Nanti aku, lepas kau mandi, aku mandilah. Jadi Ina pun masuk dalam tandas untuk mandi, bersihkan diri, kemudian salin pakaian. Saya pula tengah duduk dekat katil, tengok TV lah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini, pintu bilik resort saya ni diketuk. Saya pun bangun. Saya bangun daripada katil, pergi dekat pintu, buka pintu, nampak salah seorang daripada sahabat yang ada dekat bilik sebelah ni datang. Tanya, lepas ni nanti korang datang bilik kita lah. Kata kawan saya ni lah. Lepas ni datang bilik kita lah. Jadi saya tanya, dah mandi belum korang? Dah mandi dah. Jadi dua kawan ni dekat bilik sebelah dah mandi. Oleh kerana saya pun rasa badan melekit sangat, saya pun pergi dekat kawan saya bernama Ina. Saya kata, aku pergi bilik sebelah, mandi kat sebelah. Diorang dah habis Dia tak waste time Jadi saya beritahu kawan saya yang saya nak pergi bilik sebelah, nak gunakan tandas mereka, jadi taklah membazir masa. Jadi Ina kawan saya pun setujulah, kata, okey. Saya pun keluar, ambil tuala, pergi bilik sebelah, mandi dalam tandas bilik sebelah, pendengar Ria. Jadi sebelum saya berangkat tu, sebelum saya pergi bilik sebelah untuk mandi gunakan tandas, saya pun kata pada kawan saya, kalau kau dah habis, kau dah siap, kau pergi bilik sebelah, kita lipat je kat sebelah lah. Jadi kita pun nak makan malam, nak sambil tu simbang-simbang, borak-borak. Apa yang berlaku bila saya keluar, pergi bilik sebelah, saya dah habis mandi, dah bersih, dah pakai baju lain lah. Kemudian saya sedang... Wow, bunyi apa tu? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita kembali dengan kisah yang dikongsi sama oleh Lisa. Jadi saudara, Lisa dah habis mandi, Lisa berada di bilik temannya. Jadi sedang tunggu Ina yang tadi mandi belum habis-habis. Jadi sedang duduk, habis mandi dah saling pakaian, duduk kita berbual, berborak-borak. Kemudian teman saya seorang tanya, mana Ina ni? Lama betul. Kau dah bilang dia belum? Kita nak jumpa, berkumpul dekat sini. Nantilah aku pergi panggil dia. Saya pun, oleh kerana tangan ni penuh dengan baju, pakaian kotor, saya pun kata tak apa, saya balik bilik, saya tengok dia. Dan kemudian saya akan panggil lah. Saya pun pegang.
pakaian-pakaian kotor saya ni. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang berlaku sungguh memeranjatkan sangat-sangat. Saya masuk dalam bilik saya dapati dekat atas katil Ina sedang tidur. Bilik tu gelap tolak pintu, lampu daripada cahaya luar koridor tu masuk menerangi sebahagian daripada bilik. Dapat lihat dengan jelas Ina sedang tidur dekat atas katil Casey. Kemudian saya pun panggil, Ina, aku kan dah cakap dengan kau, kita hang out dekat sebelah, makan sekali, semua tengah tunggu tau. Bangun Nah, bangun. Saya tepuk dekat ujung katil tu, saya tepuk kaki kawan saya. Nah, bangun Nah, bangun. Pendengar Misteri Jam 12. Saya letak baju kotor dalam plastik. Lampu bilik tu masih tak saya nyalakan sebab masih ada lampu cahaya luar masuk ke dalam. Jadi, saya pun ambil plastik letak baju kotor. Bila saya toleh, katil dah tak ada orang, Casey. Dah tak ada orang. Kemudian, dalam hati ni saya berjumpa. Kau ngasam Ina, aku kejut engkau, kau tinggalkan aku seorang dalam gelap. Saya pun keluar, pergi bilik sebelah. Ina, engkau aku kejutkan kau. Kau terus tinggalkan aku, bukan nak tunggu. Apa si kawan jam ni? Kemudian Ina cakap pada saya. Apa yang kau cakap ni? Yelah, tadi tu, aku masuk bilik kau tengah tidur. Pendengar Misteri Jam 12, sebenarnya setelah Ina mandi, setelah dia mandi, memang dia dah salin pakaian nak masuk dekat bilik saya dengan dua orang lagi rakan. Kami sedang tunggu dia. Jadi apa yang berlaku? Tiba-tiba dia nak cari hair dryer. Sebabnya hair dryer dalam bilik hotel kita tu rusak. Jadi dia pergi jalan. Dia pergi dekat reception untuk tukar hair dryer. Sebab itulah dia belum datang balik. Bila dia datang balik, dia terus masuk bilik sebelah. Ingatkan sedang duduk simbang-simbang tu nak keringkan rambut. Tapi saya kata pada kawan saya, Ina, aku tadi nampak tau kau tengah baring dekat atas katil tau. Aku pegang kaki kau, aku kejutkan kau tau. Kau jangan main-main, tak kelakar sih. Ina kata tidak. Dia tadi keluar, pergi ambil hair dryer. Dan kawan-kawan saya semua tanya sekali lagi, kau betul? Apa yang kau nampak? Saya pun ceritakan. Pada malam tu dan malam-malam berikutnya, walaupun kita book ataupun tempah dua bilik yang berbeza, saya membuat keputusan katanya untuk tinggal bilik yang sama. Empat di antara kami berkongsi satu bilik. Bilik yang ternampak tu biarlah kita tinggalkan dan tak nak duduk dalam bilik tu. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam KC, pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum para pendengar semua. Pada tahun 1990, saya pernah menjalani, katanya ketika itu menjalani perkhidmatan negara di kawasan Seletar. Tempat itu memang KC dikatakan tempat itu berantai, angker. Ramai yang dah nampak Fatima Rockers, termasuk saya di dalam Seletar Camp. Masa itu sekitar pukul 4.45 pagi. Tak silap saya sedang nak mandi. Tempat tandas yang disebutkan tu, kalau malam memang menyeramkan, sunyi sepi dibuatnya. Tiba-tiba saya terdengar di luar pintu tandas seolah-olah bunyi orang bergerak. Macam bunyi seseorang bergerak menggunakan boot army. Sedang hentak-hentak beberapa kali. Saya fikirkan kawan saya mungkin yang membuat bunyi tersebut. Mereka nak takutkan saya rasalah. Bila saya keluar dari tandas, saya ternampak apa yang saya lihat adalah sesuatu yang menakutkan. Casey, sesuatu yang kita panggil, kita beri nama kakak cantik, sedang seolah-olah berada di atas pohon mangga berdekatan dengan tandas yang saya gunakan ketika itu. Bila saya tengok, saya pun masuk balik. Tak berani Casey. Dan saya cakap dengan segera, dengan cepat saya habiskan bersihkan badan. Dan itulah saya berkongsi pengalaman dari Man yang berlaku di salah sebuah camp di Seletar. Pengalaman selanjutnya
Yang ini pula katanya, Hidayah, selamat malam KC. Saya ingin berkongsi pengalaman saya yang berlaku semalam. Ia berlaku di salah sebuah ATM Citibank di kawasan Jurong. Pada ketika itu, suami saya sedang menunggu saya di dalam kenderaan sementara saya membuat cash deposit di ATM yang saya sebutkan awal tadi. Pendengar Ria 897 FM, suasana di sekeliling tempat saya depositkan duit memang sunyi. Maklumlah mungkin dah malam dan saya ni Casey jenis yang penakut orangnya. Jadi setelah selesai transaction cash deposit yang saya lakukan, tiba-tiba telefon di tepi mesin ATM berdering dengan nyaring dengan kuat. Oleh kerana saya seorang saja yang berada di situ, tentu sekali panggilan itu untuk saya kan? Saya pun mengangkat gagang telefon menjawab panggilan tersebut. Panggilan itu, hello? 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 Saya sebut hello beberapa kali, tapi di hujung talian tidak ada sesiapa yang menjawab. Saya pun letaklah gagang telefon itu kembali ke tempatnya. Saya ingat transaksi yang saya lakukan tadi ada masalah, tapi di skrin ATM tidak menunjukkan apa-apa pun. Apalagi kisi, bulu roma saya mula meremang dan telefon sekali lagi berdering. Kali ini memang menakutkan. Dahlah saya seorang, kawasan tu sunyi sepi. Dengan pantas saya keluar dari situ dan menuju ke arah kereta. Itulah pengalaman saya, Casey. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar Ria 897, sila hubungi saya 669-11897. Saya akan baca satu kiriman email dulu sebelum saya jawab panggilan anda. Baik, kisah berikut ini juga berlaku di salah sebuah estate perumahan di Jurong. Yang ini dari Abdul Qayyum, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Beliau kata, Casey, saya ingin ketengahkan sesuatu yang menyeramkan berlaku di estate perumahan saya di Jurong. Lift di rumah saya ni, kalau Casey berada di tingkat 1, di luarnya ada satu monitor TV. Ini bermaksud orang di dalam kita boleh lihat dari monitor. Dalam lift tersebut ada kamera. Ini tujuan untuk keselamatan. Dipasang tujuan untuk keselamatan, kata Abdul Qayyum. Saya balik dari tempat tugas sekitar pukul 2 lebih pagi. Bila berada dari kawasan tempat letak kenderaan, saya pun berjalan. Dari jauh kelihatan seorang perempuan ni sedang berdiri menunggu lift. Saya pun kejar Kisi. Bila lift datang, pintu terbuka, saya kejar. Entah macam mana Kisi, budak ni Kisi, rasa-rasa hati saya geram sangat-sangat. Apa yang berlaku, kata Abdul Qayyum, budak ni masuk dalam lift, nampak saya sedang lari kejar lift, dia tekan butang tutup, pintu tertutup. Saya tahu, mungkin dia fikirkan saya ni perompak, penyamun, perogol, saya tak pasti, tapi mungkin tentang keselamatan. Bila saya berdiri depan lift, rasa marah mula meluap-luap. Saya pun tengoklah budak ni sedang berdiri dalam lift daripada monitor TV betul-betul dekat tepi lift. Alangkah terperanjatnya, dalam lift yang sama Kisi, kelihatan di belakang budak tu berdirinya seorang makcik tua. Awal tadi, dari jauh saya garanti with a chop, katanya Abdul Qayyum. Tidak kelihatan seorang makcik pun yang berdiri mahu memasuki lift yang disebutkan. Kalau dalam lift tu ada makcik, takkan budak tu takut nak naik lift dengan saya. Ini bermaksud budak tu memang seorang diri. Jadi bila saya tengok makcik ni dalam lift dengan budak tu, kemudian dia bertukar pula. Bertukar image lift ataupun monitor tersebut ke kawasan tempat menunggu lift pula. Kemudian dia bertukar balik dalam lift. Bila sampai di tingkat 7, saya nampak budak tu keluar. Makcik tu masih berdiri dalam lift. Pendengar Ria 897 FM, Abdul Qayyum mengatakan bila saya tekan butang lift turun, makcik tu masih berdiri. Saya pun apa lagi, lift nak dekat sampai tingkat 1, saya berdiri jauhkan diri daripada pintu lift.
pintu lift KC, pendengar misteri jam 12. Agak ganda apa yang berlaku. Pintu lift terbuka. Saya tengok di dalam lift, langsung tak ada orang, KC. Ya, memang kadang-kadang ada kita dapatlah mungkin jiran-jiran kita yang kita tak kenal lah, tak pernah lihat, tak pernah nampak, dan bila balik waktu macam tu, yalah, kita tak boleh salahkan dan jangan kecil hati lah. Kadang-kadang memang mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab bila nampak orang ni macam lelaki macam tadi lah Abdul Qayyum dari jauh lari lah. Jadi si pengguna lift tu, seorang wanita tengok, dia ni macam lebih baik aku tutup pintu lift cepat. Jadi jangan kecil hati. Mungkin juga orang pun tak kenal, jadi orang akan fikir bukan-bukan lah. Jadi lebih baik mencegah daripada berlakunya apa-apa. Dan Abdul Qayyum mengatakan memang betul, masuk akal juga kata beliau. Katanya di sini, kalau dalam lift tu ada makcik naik dengan budak ni, takkan budak ni takut saya nak naik lift dengan dia. Ini confirm guarantee with a chop, kata beliau. Dia naik lift seorang diri, jadi saya kejar, dia tutup pintu lah. Dia takut saya nak naik dengan dia. Dan Abdul Qayyum bila tengok terperanjat belakang budak tu ada seorang makcik tua. Makcik tu dah sampai tingkat rumah atas tu, tak keluar. Malah bila lift turun, Abdul Qayyum masih dapat lihat makcik tu dalam monitor tu sedang berdiri. Lift sampai tingkat 1. Bila lift sampai di lantai 1, pintu terbuka, di dalam langsung tidak ada orang. Abdul Qayyum tidak menjelaskan beliau naik lift ataupun beliau teruskan naik tangga ke macam mana, tapi kisahnya setakat terhenti di sana. Mungkin Abdul Qayyum sedang mendengar, bolehlah beritahu saya tentang apakah yang anda lakukan. Jadi malam ni, esok lusa naik-naik lift, hati-hatilah ya.